Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam bab 4 termokimia di bawah subtopik 4.5 haba pembakaran. Bahan api ialah sebarang bahan yang terbakar dalam udara untuk menghasilkan haba. Contoh bahan api yang sering digunakan ialah alkohol, petrol, gas asli dan arang batu. Haba yang dihasilkan digunakan untuk memasak, memanaskan badan, menggerakkan kenderaan dan sebagainya. Apakah takrifan haba pembakaran? Tindak balas pembakaran merupakan tindak balas antara suatu bahan api dengan oksigen. Oksigen yang berlebihan penting bagi memastikan pembakaran yang lengkap berlaku. Jadi, haba pembakaran ialah haba yang terbebas apabila 1 mol bahan terbakar dengan lengkap dalam oksigen berlebihan. Sebagai contoh, pembakaran karbon dalam oksigen berlebihan ditunjukkan dengan persamaan kimia berikut. Dalam tindak balas ini, sebanyak 394 kilojoule haba dibebaskan apabila 1 mol karbon terbakar dengan lengkap dalam oksigen berlebihan. Maka haba pembakaran ialah negatif 394 kilojoule per mol. Apabila haba pembakaran menunjukkan tanda negatif, ini bermaksud tindak balas adalah tindak balas eksotermik. Sekiranya oksigen tidak mencukupi, sebahagian besar karbon tidak dapat terbakar dengan lengkap. Akibatnya, gas karbon monoksida terhasil dan haba yang dibebaskan adalah kurang daripada 394 kilojoule. Kita lihat pula haba pembakaran pelbagai jenis alkohol. Molekul alkohol mengandungi unsur karbon, hidrogen dan oksigen. Pembakaran lengkap alkohol menghasilkan karbon dioksida, air dan membebaskan tenaga haba. Contoh pembakaran etanol dengan lengkap ditunjukkan dengan persamaan termokimia berikut. Pertambahan jisim molar alkohol bermakna bilangan atom karbon dan atom hidrogen per molekul bertambah. Apabila bilangan atom karbon dan atom hidrogen per molekul alkohol meningkat, maka bilangan mol karbon dioksida dan air yang terbentuk turut meningkat. Pembentukan karbon dioksida dan air membebaskan haba, jadi haba pembakarannya juga meningkat. Kita perhatikan rajah 4.20. Perbezaan haba pembakaran antara satu ahli alkohol dengan ahli alkohol yang berikutnya adalah hampir sama. Adakah anda tahu mengapa? Jadi, daripada rajah kita dapat lihat hubungan haba pembakaran alkohol dengan bilangan atom karbon per molekul alkohol meningkat. Bila bilangan atom karbon per molekul meningkat, haba pembakaran turut meningkat. Haba pembakaran dapat dijalankan dalam makmal menggunakan rajah tersebut. Alkohol yang kita bakar, kita akan letakkan dalam sebuah pelita yang mengandungi sumbu. Kita akan timbang pelita ini sebelum pembakaran dilakukan. Kita letakkan bongkah kayu di bawah pelita untuk memastikan nyalaan kena pada bekas kuprum. Kita menggunakan bekas kuprum, bukan bika untuk pembakaran
bagi memastikan bahawa semua haba yang dibebaskan akan dapat dipindahkan masuk ke dalam air. Oleh itu, kita perlu menggunakan bekas yang merupakan konduktor haba yang baik. Perubahan suhu air kita akan tentukan di mana haba pembakaran tadi telah dipindahkan masuk ke dalam air. Kita juga menggunakan segitiga tanah liat untuk memastikan nyalaan terus kena pada bekas kuprum. Kalau kita guna kasa dawai, haba akan dipindahkan ke kasa dawai, barulah ke bekas kuprum. Pengadang angin digunakan untuk menghalang angin daripada mengganggu pembakaran ini. Jadi, langkah berjaga-jaga yang perlu ada semasa menjalankan eksperimen menentukan haba pembakaran adalah: yang pertama, pelita mesti ditimbang dengan serta-merta sebelum atau selepas pembakaran. Ini adalah kerana alkohol suatu bahan yang mudah meruap. Nanti jisim yang kita dapat adalah bukan jisim alkohol yang terbakar. Pelita diletakkan di atas bongkah kayu supaya berdekatan dengan dasar bekas kuprum. Air dikacau dengan termometer sepanjang eksperimen supaya pemanasan air adalah sekata. Gunakan kepingan asbestos sebagai penghadang angin untuk mengurangkan kehilangan haba yang disebabkan oleh aliran angin. Jangan menggunakan kasa dawai dalam eksperimen kerana kasa dawai menyerap haba. Bekas kuprum yang nipis perlu digunakan kerana dapat memindahkan haba ke air dengan lebih cepat. Baik, kita akan menentukan haba pembakaran. Rumus yang digunakan adalah Q sama dengan MC theta bagi perubahan haba, di mana M adalah jisim larutan, C muatan haba tentu larutan dan theta adalah perubahan suhu. Manakala delta H ialah tambah atau tolak Q per N, di mana tambah dan tolak adalah tindak balas eksotermik atau endotermik, manakala Q adalah perubahan haba dan N ialah bilangan mol. Satu eksperimen telah dijalankan untuk menentukan haba pembakaran propanol, di mana data yang diperoleh dalam eksperimen adalah seperti berikut. Isi padu air dalam bekas logam 500 cm padu, suhu awal air dalam bekas logam 29 darjah Celsius, suhu tertinggi air dalam bekas logam ialah 52.9 darjah Celsius, jisim awal pelita dan propanol 163.02 gram dan jisim akhir pelita tambah dengan propanol ialah 161.52 gram. Gunakan data di atas untuk menghitung haba pembakaran dan lukiskan gambar rajah aras tenaganya. Okay. Jadi, penyelesaian kita yang pertama ialah menentukan bilangan mol propanol. Kita ada jisim 1.5 gram per jisim molar, karbon 3 kali 12 tambah hidrogen ada 8 darab 1 tambah dengan 16. Dari mana kita dapat 1.5? Daripada jisim awal pelita tolak jisim akhir pelita dan propanol. Jadi, bila kita selesaikan, kita dapat bilangan mol 0.025 mol. Seterusnya, kita menghitung perubahan haba, iaitu Q sama dengan MC theta, di mana M ialah isi padu air, jisim air, 500 darab dengan 4.2 darab dengan perubahan suhu 52.9
52.9 tolak 29. So, kita dapat 50,190 Joule. Pembakaran 0.025 mol propanol menghasilkan 50,190 Joule haba. Maka, pembakaran 1 mol propanol akan menghasilkan, so delta H sama dengan negatif sebab dia suhu meningkat, 50,190 Q bahagi dengan bilangan mol 0.025, maka kita dapat negatif 2,07,600 Joule. Bila kita tukarkan kepada kilojoule, kita akan dapat 2,007.6 kilojoule per mol. Oleh itu, haba pembakaran bagi propanol ialah negatif 2,007.6 kilojoule per mol. Ini adalah persamaan termokimia, maka gambar rajah aras tenaga kita akan dapat turun tangga sebab dia tindak balas eksotermik. Jadi jangan lupa label tenaga pada paksi Y. Soalan seterusnya soalan yang diberikan adalah persamaan termokimia bagi haba pembakaran karbon. Tentukan jisim karbon yang perlu dibakar untuk menaikkan 1 desimeter padu air dari 15 darjah Celsius kepada 60 darjah Celsius. Jadi penyelesaian yang pertama ialah tentukan perubahan haba. Q sama dengan MC theta. Berapakah Q? M kita berapa? 1 desimeter padu. 1 desimeter padu perlu ditukarkan kepada unit sentimeter padu, maka kita akan dapat 1000 sentimeter padu darab dengan 4.2 darab dengan perubahan suhu 60 tolak 15. Maka kita dapat 189,000 Joule perubahan haba. Bila kita ada Joule dan kita ada delta H haba pembakaran, maka barulah kita boleh mencari bilangan mol. Jadi, untuk mendapatkan jisim karbon, kita perlu mendapatkan bilangan mol terlebih dahulu. Kita ada 390 kJ haba dibebaskan apabila 1 mol karbon dibakar. Sekiranya kita ada 189 kJ haba dibebaskan, maka kita ada 0.485 mol karbon yang dibakar. Bila kita dah ada bilangan mol, barulah kita dapat selesaikan kehendak soalan. Jisim karbon sama dengan 0.485 darab 12. Dapat 5.82 gram. Seterusnya, nilai bahan api. Kebanyakan bahan api yang kita gunakan merupakan bahan api fosil seperti arang batu, gas asli dan petroleum. Bahan api mengandungi tenaga kimia iaitu jumlah tenaga yang tersimpan dalam sesuatu bahan api. Dalam industri, pemilihan sesuatu bahan api bukan sekadar berdasarkan kuantiti haba yang dibebaskan, tetapi terdapat faktor-faktor yang lain yang perlu dipertimbangkan. Contohnya, nilai bahan api, mudah diangkut, mudah disimpan, mudah diperoleh, ketumpatan bahan api, penggunaan yang selamat, kos tenaga, harga bahan api, haba pembakaran bahan api dan kesan pembakaran ke atas alam sekitar. Bagaimana cara membandingkan kos tenaga antara bahan api? Sebelum kita dapat menentukan kos tenaga, nilai bahan api perlu diketahui dahulu. Apakah maksud nilai bahan api? Nilai bahan api merupakan jumlah tenaga yang dibebaskan apabila 1 gram bahan api terbakar lengkap dalam oksigen. Unit untuk nilai bahan api ialah kilojoule per gram.
Nilai bahan api juga dikenali sebagai nilai haba. Nilai ini memudahkan penghitungan kos tenaga. Kewujudan pelbagai sumber tenaga, tiada apa-apa yang boleh hidup, bergerak atau bekerja tanpa tenaga. Tumbuh-tumbuhan memerlukan tenaga untuk membesar, kita memerlukan tenaga untuk terus hidup. Hampir semua tenaga yang kita gunakan berasal daripada matahari. Terdapat pelbagai sumber tenaga di dunia ini yang digunakan untuk menampung kehidupan manusia. Kita harus menghargai kewujudan sumber tenaga ini dan bersyukur kepada Tuhan atas pelbagai kurniaannya. Salah satu daripadanya ialah akal. Akal membolehkan kita menggunakan pengetahuan tentang termokimia untuk tujuan pembangunan dan penyelidikan serta mencari sumber tenaga alternatif kerana bukan semua tenaga boleh diperbaharui. Bolehkah anda namakan sumber tenaga yang ada dan kenal pasti teknologi untuk memanfaatkan sumber tenaga ini? Rajah 4.21 menunjukkan pelbagai sumber tenaga. Sumber tenaga boleh diperbaharui dan tidak boleh diperbaharui. Yang tidak boleh diperbaharui adalah tenaga fosil, contohnya pembakaran arang batu, petroleum dan gas asli. Tenaga nuklear melibatkan pembelahan nukleus bagi atom. Manakala tenaga yang boleh diperbaharui, kita ada tenaga geoterma, tenaga haba daripada bahagian dalam bumi, tenaga angin daripada kincir angin menjana arus elektrik, tenaga biogeosim, tenaga yang diperoleh daripada hidupan yang mereput, tenaga hidroelektrik dijana dari pengaliran air sungai, air terjun atau air laut. Kebanyakan tenaga yang kita gunakan dalam kehidupan harian pada masa kini adalah dari sumber yang tidak boleh diperbaharui. Maka kita perlu memelihara dan menggunakan sumber tenaga tersebut secara berkhemah bagi mengelakkan pembaziran. Di samping itu, penyelidikan haruslah dijalankan dengan kiat untuk mencari sumber tenaga alternatif. Gambar foto 4.3 menunjukkan beberapa contoh sumber tenaga alternatif. Pertama, tenaga angin. Kedua, tenaga suria. Yang ketiga, tenaga hidroelektrik. Sebelum memilih sesuatu sumber tenaga yang hendak digunakan, terdapat beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan seperti berikut: kos perbelanjaan, pertimbangan sosial, kemudahan diperoleh, kebaikan dan keburukan, kesan ke atas alam sekitar. Jumpa lagi, jangan lupa subscribe dan like channel Cikgu.